الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, patutnya kita baca hadis yang ke-14, tapi insyaAllah minggu depan kita baca yang 14, kita baca yang 15 dulu, lepas tu kita patah balik. Pasal ada isu murtad dan seumpamanya yang saya akan cakap di minggu depan. Kerana hadis 15 tak berapa jauh dengan hadis yang sebelum ini, jadi kita rangkumkan sekali. Yakni hadis tentang min khisalil imani billahi wal yaumil akhir, daripada tanda ataupun ciri iman kepada Allah dan hari akhirat. Bagi iman itu ada tanda-tanda dia, dan hadis-hadis Nabi SAW sebut banyak tentang tanda iman, seperti at-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Ada riwayat tentang kita merdeka baru ni, hubbul watan minal iman, yang diriwayatkan oleh TV kan, cintakan negara itu sebahagian daripada iman. Ini hadis yang tidak sahih, walaupun makna dia itu macam watan ni sebenarnya bukan dalam maksud negara, tapi ia dalam maksud erti kata tanah air. Cintakan tanah air itu daripada iman, tapi ia bukan hadis. Kata Al-Imam As-Sakhawi, maknanya benar, tapi dia bukan hadis Nabi SAW. Makna dia macam lebih kurang boleh kira lah. Apabila orang cintakan tempat yang dia tinggal itu, menyebabkan dia jaga tempat itu, dia pelihara tempat itu. Sebab itu sebahagian ahli-ahli sarjana moden apabila menulis, mereka membezakan antara semangat patriotik dan semangat nasionalis. Semangat patriotik dengan semangat nasionalis. Patriotik adalah idea yang lama, di mana manusia tu dia sayang kampung halaman dia, negeri dia. Kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan apa-apa kepahaman, dia faham apa, tapi dia sayang tanah air dia. Dia tak kira lah dia kumpulan mana pun, dia sayang tanah air dia. Dulu ada orang Melayu di sudut patriotik, mungkin mereka patriotik, tapi terbabit dengan komunis lah apa, tapi asalnya bukan mereka nak komunis, tapi asalnya mereka kerana nak menyokong ataupun nak menentang Inggeris. Mereka nak menentang Inggeris. Siapa baca Anwar Ridwan tulis dalam novelnya Menyeberang Sempadan, dia akan tengok bagaimana idea patriotik ketika itu. Nasionalis dia lebih kepada sifat cintakan negara dalam satu idea tertentu, negara jenis tertentu. Kita kena tahu nation state ataupun negara bangsa yang ada hari ini, ada bendera, ada ini adalah kerangka negara yang agak baru, selepas daripada Westphalian Treaty, perjanjian Westphalia, yang mana mula orang membentuk negara berdasarkan Indonesia ada bendera dia, Malaysia ada bendera dia. Ini asal di Europe. Apabila Europe ni terlalu duk bergaduh, akhirnya mereka membentuk sempadan mereka. Asal dalam dunia Islam ni satu je, dia pergi mana-mana dia satu, tapi akhirnya kita ada negara-negara yang berbagai-bagai, padahal kita umat yang satu. Tak apa, saya bukan nak cerita tu, saya nak cerita tentang hubbul watan. Itu bukan hadis yang sahih, walaupun maknanya sahih. Ini hadis yang sahih
an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu adalah antara sahabat Nabi yang kita sebut sebagai mukatsirin, yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian banyak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni sebenarnya Abu Hurairah tak dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia masuk Islam lewat. Dia dengar daripada sahabat yang lain. Dan Abu Hurairah salah seorang sahabat yang sentiasa menjadi mangsa serangan, sama ada golongan Syiah ataupun golongan anti hadis, yang kemudian kerana terlalu banyak riwayat Abu Hurairah. Ada beberapa kemusykilan dalam riwayat Abu Hurairah yang dibahaskan oleh ahli hadis. Panjang ceritanya, kadang-kadang saya sebut dalam sebahagian kuliah, kadang-kadang nanti bila ada persoalan kita boleh. Kerana Abu Hurairah ini dia masuk Islam lewat. Bila dia masuk Islam lewat, bila dia banyak riwayat tu, kadang-kadang dia ambil sebagai riwayat tu daripada sahabat lain, dia tak dengar. Kadang-kadang dia ambil daripada sahabat lain tu, dia tak ambil konteks, dia tak ambil latar riwayat tu, dia ambil teks saja, menyebabkan kadang-kadang dia salah faham kepada maksud hadis tu. Maka orang seperti Aisyah radhiyallahu anha, Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain kadang-kadang membangkang sebahagian riwayat Abu Hurairah. Bukan kerana dia bohong, kerana konteks dia salah. Konteks dia salah. Saya sebut contoh baru ni dalam kuliah mana Abu Hurairah riwayat ibnu zina syarrus thalath, anak zina penjahat yang ketiga. Abu Hurairah, Aisyah bantah, kerana apa kaitan pula anak zina nak jadi jahat, yang zina mak bapak dia. Kata Aisyah, salah faham Abu Hurairah tu. Dengar salah, faham salah, kata dia. Nabi, ada orang, kata Aisyah, ada orang dia cerca Nabi. Bila dia cerca Nabi, lepas tu orang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang cerca Rasulullah tu, di samping apa yang dia cerca Nabi itu, dia ni anak zina. Nabi kata, idzan huwa syarru thalath. Kalau macam tu, dia buat jahat yang ketiga lah. Dah mak bapak dia buat jahat, dia pun buat jahat juga. Bukan kerana dia anak zina, tapi Nabi ulas kejadian tu. Abu Hurairah riwayat tanpa tahu dia punya konteks. Aisyah radhiyallahu anha telah membantah Abu Hurairah, dan banyak bantahan-bantahan terhadap Abu Hurairah, bukan kerana dia salah, dia menipu, tetapi kerana kadang-kala dia tersalah dalam konteks. Dan itu telah dijadikan bahan oleh penulis-penulis moden untuk menyerang hadis. Kalau kita tengok dalam internet, orang serang banyak riwayat Abu Hurairah. Kadang-kadang kita perlu perjelaskan. Saya sebut dalam banyak kuliah yang sebelum ini, orang Arab ni dia tak macam orang Parsi, dia tidak macam orang Rom, dan dia tidak juga macam Jew ataupun Christians. Jews dan Christians, orang Yahudi dan Kristian, mereka ada pengalaman tentang buku-buku lama. So ilmu itu berkembang di kalangan mereka. Orang Arab hanya ada syair, mereka ada kehebatan memanah, naik kuda hebat, tapi mereka gagal untuk membina tamadun, melainkan setelah datangnya Islam. Jadi apabila datangnya Islam, maka ilmu berkembang. Jadi apabila Nabi SAW cakap lah masjid dan selainnya, mereka dengar, mereka minat, mereka ambil maklumat Nabi SAW. Depa jadi, Allah jadikan orang Arab ni kuat ingatan. Syair beratus-ratus bait tu dia ingatnya, dia tak tulis, dia dapat lafazkan balik. Sebab itu pasar-pasar seni, Uqaf, Majaz ketika itu menjadi tempat di mana ahli-ahli seni melafazkan syair-syair mereka, dan dihafal oleh orang-orang yang mendengar. Bila Nabi SAW datang bawa Islam, orang Arab dapat Quran, dapat hadis, jadi ilmu dapat. Bila Nabi SAW wafat, ramai orang masuk Islam di kalangan Yahudi dan Kristian.
Yahudi mereka ada latar ilmu yang lama, cerita ilmu yang lama. Kalau kita cerita Nabi Yusuf, dia ada cerita Nabi Yusuf dalam buku dia. Jadi orang Arab seperti Abu Hurairah jadi minat dengan bahan-bahan ini. Kadang-kadang ada bahan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tapi orang Yahudi cakap, lalu mereka pun ambil. Saya selalu nak ingatkan hal ni. Kadang-kadang umpamanya, saya sebut contoh berulang kali lah, umpamanya dalam Quran tak sebut pun Imra'atun Aziz, isteri Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf tu nama apa, tapi riwayat Yahudi sebut namanya Zulaikha. Dan orang Melayu pun terdengar riwayat tu berkembang, ramai juga orang nama Zulaikha, Zaleha tu Zulaikha lah kot barangkali asalnya. Zulaikha dia tidak ada dalam riwayat hadis ataupun dalam Quran nama, tapi cerita tu ada, cuma nama tu apa tak tahu. Saudara Nabi Yusuf alaihi salam tak disebut namanya, dikatakan namanya Bunyamin. Ini riwayat Yahudi. Jadi orang Arab dia dengar, dia ambil. Kadang-kadang cerita tu lebih sikit daripada yang kebiasaan. Cerita Nabi Nuh alaihi salam ada. Berapa panjang bahtera Nabi Nuh umpamanya tak ada. Yahudi cerita berapa ratus hasta umpamanya. Cerita orang buang air besar, kemudian jatuh, buta, celik, baik balik. Cerita buat bubur asura di dalam kapal, sampai orang Melayu pun buat bubur asura. Kerana sebab cerita-cerita ini tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis, tapi ada di dalam riwayat Israiliyat, riwayat orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Sebahagian cerita-cerita ni sekadar tambah nama-nama je, macam nak kata salah betul pun kita tak tahulah. Sebab itu Ibnu Katsir kata hadza ma la usaddiquhu wa la ukadzibuhu, yakni aku nak kata betul pun tak boleh, nak kata salah pun tak boleh. Pasal tak tahu, mungkin sungguh kot nama dia Zulaikha, mungkin sungguh kot nama dia Bunyamin, tapi nak kata sungguh pun tak pasti. Sebab Quran tak bagi tahu. Melainkan kalau Quran bagi tahu, seperti lelaki yang mengembara dengan Nabi Musa alaihi salam, Quran tak bagi tahu. Quran kata orang yang Allah Taala bagi ilmu min ladunna ilma, dapat ilmu min ladunna di sisi Tuhan, sehingga orang panggil ilmu ladunni, kan? Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bagi tahu nama dia Khidir, nama dia Khidir, jadi selesai masalah. Tapi ada hak tak bagi tahu dah. Tapi hak tak, nama saja tak apalah, tapi cerita hak lebih daripada Quran cerita ni. Tongkat Firaun, tongkat Nabi Musa asal daripada apa? Kadang-kadang dia jadi merepek panjang sangat, kan? Firaun tu buang air besar 40 hari sekali, terkejut kat ulang Nabi Musa 40 kali sehari. Merepek sangat, kan? Jadi buku-buku Melayu, Jawi, Arab juga dipenuhi dengan cerita-cerita yang seperti ini, yang mana tidak ada asal. Kadang-kala sebahagian daripada cerita ini diambil, macam-macam banyak cerita diambil daripada mulut beberapa orang sahabat, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia minat ilmu, dia suka tunggu Nabi, dia tak kerja apa, dia duduk tunggu Nabi ya. Bila Nabi tak ada orang yang masuk Islam seperti Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabbih, ni mereka ni orang Yahudi yang masuk Islam, yang pandai dalam Yahudi dulu. They are scholars, they were scholars. Dan masa dalam Yahudi, dia orang ulama Yahudi. So Abu Hurairah suka pergi dengar cerita dia bah. Kadang-kadang dalam ceramah Abu Hurairah tu, Abu Hurairah cerita balik cerita tu. Anak murid Abu Hurairah, dia sangka Abu Hurairah ambil daripada Nabi SAW. Sebenarnya bukan daripada Nabi, dan Abu Hurairah pun tak kata daripada Nabi. Lalu menyebabkan ulama hadis kadang-kadang mengkritik sebahagian riwayat-riwayat ini, bukan kerana peribadi Abu Hurairah, tapi kerana salah faham orang yang ambil, menyangka itu hadis. Tapi tak apa. Okey, saja saya sebut benda ni, satu maklumat tentang rawi. Qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Quran ni
rukun iman ni ada berapa? Berapa rukun iman? 6. Tapi biasanya Quran dan hadis bila nak ringkaskan cerita, dia akan sebut 2, iaitu iman kepada Allah dan hari akhirat, kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Quran pun banyak, kan? Liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kepada siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Kerana bila beriman pada Allah, manusia akan berimanlah dengan rasul-rasulnya dan dengan segala-galanya. Dan hari akhirat tu penting, kerana bila dia beriman dengan hari akhirat, kalau dia beriman dengan Allah saja, kewujudan Allah, dia tak beriman dengan hari akhirat, dia mungkin buat salah. Sebab dia tak tahu bahawasanya Allah Ta'ala akan mengadakan suatu hari yang mana manusia akan dihukum dan dinilai dan dibalas kebaikan dan dibalas kejahatan pada hari berkenaan. Dan sebut rukun iman panjang, tapi sebut 2 benda yang paling penting. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kalau beriman dengan Allah, tahu semua apa yang kita buat Allah tahu, ikut peraturan Allah. Beriman dengan hari akhirat, jaga-jaga kerana segala yang kita bertindak akan ada balasan baik dan buruknya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka dalam nak terang beriman dengan Allah dan hari akhirat, merangkumi. Apabila dia sebut tu merangkumi semua, walaupun kadang-kadang dia sebut lebih detail. Cuma kadang-kadang Quran, kebanyakan tempat Quran ringkaskan iman pada Allah dan hari akhirat. Dan juga hadis, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik ataupun dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan jirannya. Bukan dia memuliai, falyukrim jarah ni muliakan jiran. Bukan kata setakat buat baik ya, babak, tapi muliakan. Bukan tanya khabar, falyukrim ni muliakan jiran. Ni jiran saya ni, kita muliakan dia. Okey. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Ada hadis bila dia diriwayatkan oleh 2 orang ni, dia kuat. Dia sudut kerana 2 orang ni dia buat pemilihan yang kualiti dia tinggi. Walaupun ada 1-2 hadis dalam Bukhari dan Muslim dibincangkan oleh ulama hadis, tidak dinafikan. Namun biasanya apabila Bukhari nak masukkan dalam Sahihul Bukhari, dia ada syarat Bukhari dan dia ada syarat Muslim. Syarat Muslim tidak sama dengan syarat Bukhari. Syarat Bukhari dia anggap lebih kualiti dalam beberapa sudut daripada Bukhari, daripada Muslim. Dan riwayat Muslim dia anggap ada beberapa kelebihan di sudut kepelbagaian lafaz dibandingkan Bukhari. Ini panjang, ini dalam ilmu hadis. Ini dalam ilmu hadis. Ada hadis, ada kitab-kitab yang dinamakan dengan kitab sahih, seperti Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban nama kitab sahih. Namun ulama-ulama hadis tidak dapat menyetujui bahawa hadis-hadis Ibn Hibban mencapai semuanya kepada status sahih yang sepatutnya, kerana berlaku tasahul, dia panggil berlaku memudah-mudahkan di dalam menghukum sahih. Memudah-mudahkan dalam menghukum sahih, terutama di dalam menilai para perawi. Nanti insya-Allah ke depan ni saya akan dalamkan benda ni. Nanti banyak-banyak kita ingat pasal tu. Ngaji nak pergi ingat. Ada orang yang mengaji antara maghrib dengan isya sudahlah, kata kan. Tak, kita mengaji pergi ingat. Sebab tu kalau boleh bawa kitab, siapa yang ada kitab lah, yang baru main tak apalah kan, ada kitab. Yang mana dah hafal hadis tu tak payahlah. Jenis mengapai kan. Dia kata bawa apa, aku hafal habis dah. Setakat nasi Bukhari makan gitu. Okey. Yang pertama di dalam hadis ni, Nabi SAW kata falyaqul khairan, hendaklah satu orang ni dia berkata baik. Kata baik ni apa? Kata baik ni doa baik. Lagi apa baik?
tolong orang, nasihat orang baik. Kadang-kadang ada kata yang orang rasa macam tak berapa baik, tapi dia baik. Seperti kita suruh pada yang ma'ruf, kita cegah daripada yang mungkar. Kita kata tak boleh, baik. Ulama-ulama hadis dahulu, mereka terpaksa trace rawi-rawi yang penipu. Ada para perawi dia berbohong, dia reka hadis Nabi SAW. Orang dulu tak perlu sanad pada zaman Nabi. Sebab apa orang ambil hadis daripada Nabi? Bila Nabi SAW tak ada, sahabat sampaikan hadis. Tapi sahabat tak ada masalah, mereka tak bohong. Tapi orang yang bukan sahabat, yang ambil daripada sahabat, tabi'in, mereka tidak berstatus macam sahabat. Di kalangan mereka ada yang siqah, di kalangan mereka ada yang dhaif, bahkan di kalangan mereka ada yang riwayatnya ditolak. Dulu orang kalau tengok qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusli ilaihi bi adhani, orang tak ada telinga nak dengar apa Nabi kata Ibn Abbas. Tapi apabila falamma rakiban nas as-sa'ba wadh-dhalul, apabila orang ni telah mula campur aduk, bukan sahabat lagi hak mai kat bawah, ahli politik mula buat hadis politik, nak habaq cakap dia orang tak percaya, jadi kena sandak ke Nabi. Maka banyaklah hadis-hadis tentang kelebihan Sayyidina Ali, pasal kempen politik Ali. Sayyidina Ali tak pernah buat hadis, tapi penyokong Ali buat. Ali itu, Ali ini, Ali tahu yang zahir, tahu yang batin. Pasal apa? Pasal kempen politik. Hak lawan Ali ialah grup Muawiyah. Geng Muawiyah ni tak banyak sangat, pasal dia betul-betul lawan politik, dia agama tak masuk sangat. Tapi semasa hayat, untuk pengetahuan kita dari segi sejarah, semasa Ali masih hidup dan Muawiyah masih hidup, kebanyakan rakyat lebih menyokong Muawiyah dibandingkan Ali. Sebab Muawiyah ni dari segi politik dia bijak. Orang Syria, Syam, orang Syam solid, boleh katakan solid di belakang Muawiyah. Tapi orang Kufah yang mana tempat Ali berpecah di belakang Ali. Ada satu dua tentang fadilat Muawiyah pun ada orang buat. Kemudian Syiah menjadi satu doktrin. Kemudian orang mula reka banyak hadis tentang fadilat itu, fadilat ini, tentang kelebihan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni bagus, tapi lebih sangat. Kalau kita baca dalam Usulul Kafi itu, sampai berlebih-lebihan Ahlul Bait. Sampai macam mana Ahlul Bait ni? Sampai Imam 12 tu yang zahir, yang ghaib, yang batin semua tahu. Zarah yang bergerak di udara diketahui oleh imam-imam yang 12. Imam Musa Al-Kazim tu lebih baik daripada Nabi Musa. Macam-macam lah doktrin. Agama tak boleh diambil melainkan melalui Ahlul Bait. Dan ini sangat bahaya apabila mari sebahagian golongan kebelakangan ini, minta maaf saya sebut lah kan, mereka kempen benda yang sama, selangkah ke arah benda ni, bahawasanya kalau nak ambil agama kena kok keluarga Nabi, geng Habib dan geng Said. Sebenarnya proses mensyiahkan Malaysia ni dia berlaku dengan cara yang demikian. Lalu lama-lama orang Melayu kata kalau Said, kalau Habib, baru ilmu tu menjadi. Besok bila mai imam yang 12, yang ni setakat Habib biasa aja, yang ni 12 ni keturunan Nabi betul. Yang ni lagi kita kena terima. Sebab tu tuan-tuan duk tengok kempen-kempen ini, dia ada agenda dia. Dia ada agenda dia. Sekarang kempen, dulu kita, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok orang panggil orang Syiah, ya Husain, ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya. Orang duk kata labbaik Allahumma labbaik,
dia duk labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Orang duk tawaf sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika, dia duk kata ya Zahra, ya Zahra, wahai Fatimah, wahai Fatimah. Orang Melayu dulu kata salah, tak boleh kita hanya seru Allah Ta'ala, tak seru makhluk. Sekarang ni tuan-tuan tengok grup-grup yang kononnya buh nama diri mereka Ahli Sunnah wal Jamaah, duk bagi tahu kita sebenarnya yang tak mau panggil nama wali-wali ni, geng ni Wahabi ya. Ahli Sunnah hak betul ni mereka panggil wali, panggil Abdul Qadir Jailani, panggil Wali Songo, panggil. Cuba tuan-tuan tengok kempen mereka. Mereka ni sama ada mereka anak murid Hasan Saqaf, Ahbas, semua ni, mereka ni ada agenda. Sebab apa? Kalaulah Abdul Qadir Jailani panggil boleh, Tok Syekh hak mana tarekat tu panggil boleh, Saidina Ali lagi besar pada semua ni. Husain bin Ali lagi besar, cucu Nabi. Dia selangkah nak bolehkan orang terima benda ni. Tu kan saya kata kat depa, kalau ya Husain boleh, ya apa Wali Songo apa depa dok panggil tu boleh, oh Jesus lagi boleh. Jesus tu Nabi. Kalau kata boleh kan. Sebab itu bila orang mari kepada Nabi SAW, orang kata bima sya'allah wa bima syi'qa ataj'aluni lillahi nidda, kata Nabi, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Nabi kata, adakah kau menjadikan aku sekutu Allah Ta'ala? Qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki. Allah sahaja kehendaki, jangan campur dengan aku. Sebab itu Nabi bila hantar surat kat Rom, kat Parsi, min Muhammad Rasul abdi, min Muhammad Rasulillah wa abdi, daripada Muhammad Rasulullah dan hambanya. Ila azimir Rum min Muhammad bin Abdillah Rasulillah wa abdi, bagi Muhammad Rasul bin Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Sebab itu kita abduhu wa rasuluh, hambanya dan Rasulnya, supaya tak sama dengan Jesus yang mereka percaya dah jadi bukan Rasul lagi, dah jadi anak Tuhan. Akidah Islam jelas dalam hal ini. Dulu orang Melayu tengok Syiah duk tawaf kubur kan, cium batu lah, menangis lah, pergi pegang bekas baju kain Husain lah, orang kata teruk Syiah ni. Sekarang ni dia orang import pemikiran ni, pi cium kubur, pi melawat kubur tu, ambil kasut mana tu pakat duk cium, bekas untuk wali mana pun pakat, bahkan jual lagi kat atas dalam internet tu. Semua ini yang duka citanya sekali, kadang-kadang pihak-pihak berkuasa negeri mana tolong panggil lagi menaik atas pentas. Bila kita menasihatkan, biasalah wasabi selalu. Nabi SAW kata falyaqul khairan. Perkataan khair maksudnya segala yang baik, doa baik, nasihat baik. Kadang-kadang nasihat tu nampak macam keras sikit, tapi dia baik. Kadang-kadang cegah yang mungkar, kadang-kadang kita kata kan, Nabi kata idza ra'aita ummati tahabu an taqulu lidh-dhalimi ya zalim faqad tud'a minha wa fi riwayatin fa batnul ardu khairan min dhahriha. Riwayat ni ada perbincangan, cuma Nabi kata apabila kau tengok umatku takut untuk kata pada orang yang zalim, wahai si zalim, maka ucapkan selamat tinggal kepadanya. Bunyi macam tak bagus lah panggil kat orang zalim, tapi kena panggil zalim, entah zalim. An-Nawawi rahimahullah kita sebut, yang kumpul hadis ni dia sebut, kalau kita ada ilmu pengetahuan, kita tengok orang beli barang,
Dia tak reti, dia pergi beli barang tak baik, tokek kedai tu kata baik, kita tahu, dia tak tahu. Wajib untuk kita habaq ada barang ni tipu, tokek kedai tu tipu orang. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi. Siapa tengok mungkar kena ubah. Kalau tak boleh dengan tangan, dengan lidah, kalau tak lidah dengan jantung hatinya. Kita tahu, kita ada ilmu, benda tu salah, kita bijak, kita habaq kata ke orang, kata benda tu betul. Pasal dalam dunia sekarang bahaya, hak orang cerdik habaq kata betul, semua kena tangkap. Tak kena tangkap pun kadang-kadang kena ambil tindakan. Jadi siapa nak habaq? Hak tak cerdik ni kira pun sikit-sikit je. Hak boleh kira bilion-bilion, juta-juta tu dia pun tak boleh nak kira dah, kan? Hak tu cerita Somalia. Jadi orang yang ada ilmu pengetahuan, maka dia kena bagi tahu. Walaupun kadang-kadang nampak macam tidak baik orang hak dengar tu, tapi dia kena bagi tahu. Dia kena bagi tahu. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun hendaklah dia diam. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang banyak tentang Nabi nasihatkan supaya manusia menggunakan lidah dengan cara yang betul. Di dalam riwayat di mana Nabi SAW sebut la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yakhzina min lisani. Tidak akan mencapai hamba itu hakikat iman sehingga dia kunci, dia bubuh dalam khazanah lidah dia. Kadang-kadang benda kita tak pandai, kita jangan ulas. Setengah orang dia tak reti hadis apa, dia pun nak cakap bidang hadis. Orang kata hadis palsu, dia ulas. Macam mana Nabi cakap dia boleh pergi kata palsu? Dia tak faham, bukan Nabi tu yang palsu, hadis itu yang direka orang. Macam kita kata tadi, dulu orang tak tanya tentang sanad, tapi bila dah orang duk mula mereka, ahli politik reka hadis politik, ahli perniagaan reka hadis perniagaan, macam-macam. Macam ulama hadis kata faqulna sammu lana rijalakum, maka kami pun mula kata bagi tahu kami siapa rawi kamu. Mula orang start cari nama rawi. Hang ni dengar hadis ni daripada siapa? Aku dengar ni daripada orang sekian. Hang tak ambil dia ni penipu. Jadi penipu ni dia habaq kau tu penipu. Penipu ni perkataan kasar lah, tapi kena habaq lah. Kalau tak habaq kata dia penipu, dia akan apa? Orang lain kan kena tipu lagi. Ulama hadis kata ijlis ma'ana naghtab fillah, mari duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah. Bolehkah mengumpat kerana Allah? Tapi bukan dia mengumpat kerana Allah, dia kena nak senaraikan nama. Jadi kita buka kitab hadis, kitab rijal, akan ada nama ramai. Fulan bin fulan saduq, fulan bin fulan saduq yukhti, fulan bin fulan betul, ni betul suka salah, yang ni lahu awham, yang ni keliru, yang ni keliru pada akhir hayatnya, yang ni siqah dipercayai, yang ni siqatus siqah sangat tegap, yang ni hujjah. Kadang-kadang dia sebut fulan bin fulan dajjal. Tu orang utara jadi ulama hadis sebut hang dajjal. Dia ambil ulama hadis punya. Dajjal tu maksudnya pendusta besar. Nama depa tu ada dalam kitab hadis dengan nama dia, bila lahir dia, nama dia kalau riwayat hadis naik je nama dia tu hadis palsu. Sebab tu bila nak riwayat hadis tu dia nak kena tahu sanad dia, the chain of narrations, dia punya rangkaian para perawi tu. Kita nak kena tahu dah. Sebab tu maka itu pun falyaqul khairan, cakap benda yang baik, walaupun dengar macam kasar tapi baik. Kalau ulama hadis tak bahas benda tu, orang-orang sufi masa tu tak mau. Dia kata apa ahli hadis ni duk mengumpat nama orang banyak sangat ni. Para imam terpaksa senaraikan 1000 nama orang, nama fulan, nama fulan, nama fulan, hukum dia apa, hukum dia apa, hukum dia apa. Kalau tidak, kalau mereka tak buat kerja tu, hari ni kita tak boleh baca buku hadis, kita tak tahu hak mana hak bohong, hak mana hak benar. Jadi falyaqul khairan,
cakap benda yang benar ataupun diam. Kalau diam tak tahu, kita diam. Kadang orang dia tak tahu fiqh, dia nak cakap juga masalah fiqh. Kan? Kerana di samping apa yang Nabi sebut ni, salah satu benda yang kita pernah tahu, lidah ni punca manusia jadi rosak. Nabi SAW kata, inna ahadukum la yatakallam bil kalimah min ridwanillah ma yadhunnu an tablagha ma balagat fayaktuballahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Nabi kata, satu orang di kalangan kamu cakap benda yang dia tak sangka, apa yang dia cakap tu apa nak jadi, Tuhan tulis cakap dia tu keredaan Tuhan sehingga hari dia berjumpa dengan Tuhan. Kita kadang-kadang cakap satu perkataan, Tuhan suka dengan cakap ni, Tuhan suka dengan cakap ni. Seperti kita bela orang yang kena zalim, orang tu dah nak kena zalim betul-betul, kerana kita pergi kata sepatah tu selamat dia, Tuhan tulis benda tu, Tuhan redha kita. Kita jumpa, hari kita jumpa Allah, Allah selamatkan kita kerana perkataan tu. Allah suka perkataan. Saya nak sebut, dan Nabi kata dalam hadis tu, wa inna ahadakum la yatakallam bil kalimah min sakhatillah. Seseorang di kalangan kamu bercakap dengan satu kalimah yang menimbulkan kemurkaan Allah. Ma yadhunnu an tablagh ma balagat. Dia pun tak sangka apa nak jadi dengan kalimat tu. Dia duk cakap ingat biasa-biasa aja. Fayaktuballahu biha sakhtahu ila yaumi yalqah, dan Allah Ta'ala akan tulis kemurkaan Allah sehingga hari dia berjumpa dengan Allah. Dalam sebahagian riwayat, Nabi SAW kata, kerana kalimat itulah yahwi biha sab'ina kharifan finnar, dia dicampakkan ke dalam neraka 70 musim. 70 musim kan duduk neraka, jauh 70 musim baru sampai ke neraka. Maksudnya tak keluar-keluar lah dia kalau satu musim pun. Kata Sufyan Ats-Tsauri, maksudnya kalimah yang menolong orang yang zalim. Kadang-kadang orang tu, terutama orang seperti hakim umpamanya, orang tak bersalah, dia tahu, dia kata bersalah sepatah tak payah dua patah. Nanya orang tu, dihukum sebagai bersalah, dia tak bersalah, membunuh, orang tu tak bunuh, dia rasa dia hakim, dia rasa dia ada kuasa, ataupun dia orang tak boleh buat apa kat dia, tapi Tuhan kata satu kalimah saja akan menyebabkan dia dihumban ke dalam. Kita juga sama, kadang-kadang orang tak ada satu maklumat, kita bagi satu benda yang salah tentang agama, salah terus kontu dalam amalan dia, kita ajak yang salah kat dia, salah dia. Sebab itu kita hati-hati dalam perkara ni, Nabi SAW, kerana manusia ni dia boleh silap, kerana kita manusia kita silap. Kalau kita silap, kita apa betul? Kadang orang kadang-kadang dia silap, dia tak mau berbetul, dah tahu kata salah, kita bagi maklumat salah, kita habaq kata saya mengajak minggu lepas ni, saya bagi tahu hadis sebenarnya salah, tuan-tuan, hadis tu dhaif, saya silap check, bagi tahu lah. Banyak tu ya, atau hadis tu tak palsu, tuan-tuan. Nabi SAW tersilap, Nabi bagi tahu, dia cakap silap. Ummu Salamah, dia ada satu orang anak angkat, Ummu Salamah mai kat Nabi, anak-anak budak, anak yatim ni mai kat Nabi SAW. Nabi tengok budak ni lama, Nabi tak tengok. Nabi kata, anti hiya, kau lah, laqad kabirti, besar dah. Nabi kata, la kabira sinnuk, hang tak akan besar-besar lah. Nabi tu cakap macam melawak lah kan, cakap. Budak ni dia dengar Nabi cakap macam tu, dia terkejut pasal mulut Nabi ni. Dia mai kat Ummu Salamah, dia kata kat Ummu Salamah, dia menangis. Ummu Salamah kata pasal apa? Dia kata Nabi doa supaya aku tak besar.
Hadis sahih ni oleh Muslim. Lepas tu Ummu Salamah mai jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, Rasulullah pergi doa kat anak kesian lah, kat budak ni. Rasulullah Nabi kata, ya bukan Ummu Salamah, Ummu Sulaim, sorry, Ummu Sulaim. Nabi kata pada Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, amma ta'lamina, hang tahu tak anna syarti ala rabbi, apakah syarat aku kepada Tuhanku? Dia kata, anni asyratu ala rabbi faqultu innama ana bashar, aku bagi tahu Tuhan, innama ana bashar, ya Allah, aku ni manusia. Arda kama yardal bashar, aku redha macam mana manusia redha. Wa aghdabu kama yaghdabul bashar, aku pun marah macam mana manusia marah. Sebab tu Allah jadikan Nabi ni manusia. Fa ayyuma ahadin da'awtu alaihi min ummati bida'watin laysa laha bi ahl an yaj'al lahu tahuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yaumal qiyamah. Siapa-siapa saja yang aku pergi doa kat dia sedangkan dia tak patut dengan doa tu, aku jadikan itu sebagai penyucian, kebersihan, pendekatan diri dia dengan Allah Ta'ala. Tu jadi pahala balik kat dia, jadi kebaikan balik untuk dia. Aku minta Tuhan bataikan yang tu, jadikan yang tu kebaikan untuk dia. Kadang-kadang masa manusia ni dia tersilap cakap Nabi ni bashar. Sebab tu Quran kata, qul innama ana basyarun mithlukum, katakanlah aku manusia macam kamu. Kalau Nabi malaikat, kita tak ada contoh Nabi, kerana Nabi manusia. Allah jadikan kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia redha, kadang-kadang dia silap, menjadi contoh teladan kepada kita macam mana kita nak buat apabila kita tersilap, ataupun kita marah, ataupun kita redha. Azan lah. Sedang.
Tuan-tuan, saya teringat apa? Kita tadi mesyuarat majlis. Dulu kita dah keluar fatwa tahun 2007 tu, supaya kita nak galakkan azan subuh ni 2 kali, sebelum masuk waktu dan selepas masuk waktu. Nak galakkan supaya orang mai yang subuh ni. Dulu ramai tu, alhamdulillah Masjid Awi buat dah. Masjid-masjid lain kadang-kadang bukan dia tak mau buat. Tok Bilal kata dia nak kena main awal kan. Takut kau seorang-seorang awal. Tapi kita nak galak supaya orang mai. Kita nak cuba baikilah proses masjid ni. Khutbah juga kan kita nak baiki macam-macam. Okey. Termasuk dalam bab ini juga ialah panjang hal ni, cuma saya nak sebut beberapa hukum hal ni. Walaupun kita dilarang, disuruh diam atau bercakap benar ataupun bercakap baik ataupun diam, tapi agama tak benarkan satu orang diam sepanjang hari. Dilarang. Dalam hadis Abu Daud, Nabi sebut la sumata yaumin ilal lail, tidak ada diam daripada pagi sampai ke malam. Kalau ada orang tu dia nak, hari ni aku nak bernazar tak mau cakap pagi sampai malam, tak boleh, dia kena cakap. Kalau dia tak cakap dengan siapa-siapa, menyanggahi sunnah, hari tu dia tak ada siapa di rumah dia, nak cakap dengan siapa pun tak boleh. Pergi cari ayam, cakap dengan ayam ke apa. Tapi kalau tak ada untuk sunnah tu, call siapa-siapa, Assalamualaikum, apa-apa, supaya keluar daripada hadis ni yang sampai 1 hari tak cakap dengan orang. Agama dia akan boleh macam tu. Manusia ni dia ada beberapa jenis. Setengah manusia memang pendiam, diam, apa pun buat dia diam, dia tak cakap. Setengah orang dia memang kaki cakap banyak, dia cakap banyak. Orang yang cakap banyak ni, bila dia boleh kontrol diri dia, pahala dia besar lah. Pahala dia besar. Sebab tu kita sebut kadar pahala dengan kadar masyaqqah, dengan kadar kesusahan yang ditanggung oleh satu orang. Kalau dia tu jenis cakap banyak, nak kontrol lidah ni, ya Allah, berpeluh kan. Tengok orang tu nak cakap menggigil dah, pasal dia jenis nak bercakap. Setengah orang dia jenis tak bercakap. Benda berlaku kesalahan depan dia pun dia sengap je. Lagi tak kena kepala dia, dia sengap. Kena kepala pun dia gabui-gabui bangkit macam tu je. Ada orang jenis tu tak payah lah kan. Macam jangan cerita Piramli tu, ramai rompok rumah dia tu, tak ada hal, awak hal awak, saya hal saya, padahal rompok rumah dia. Jadi kalau sampai peringkat tu memang teruk lah. Agama dia suruh manusia ni tak benarkan manusia diam sepanjang hari. Cuma kalau tak ada apa lah majlis apa, manusia disuruh diam daripada dia bercakap benda yang membodohkan diri dia sendiri. Okey, kemudian Nabi SAW sebut di dalam hadis ni, Nabi kata fal yukrim jarah, hendaklah dia memuliakan jiran dia. Jiran ni, apa beza jiran dengan orang lain? Jiran adalah satu orang ataupun golongan manusia yang duduk di keliling kita, dekat dengan kita, yang mana pada logiknya kita harap dialah yang menyelamatkan kita. Ataupun kalau ada apa-apa, kita harap kat dia, ataupun dia pun harap kat kita. Sebab tu kita tak pergi duduk di tempat yang mana orang tak ada. Bahaya, biar ada jiran. Tapi kalau jiran tu bahaya untuk kita, macam mana? Nabi SAW sebut, Nabi kata, la an yazni rajulun bi ashratin niswah aisar alaihi min ayazni bimraati jarih. Jika satu orang berzina dengan 10 orang, lebih ringan nak dibandingkan dia berzina dengan wanita jiran dia. Pasal apa? Pasal satu pengkhianatan, dosa-dosa belaka. Orang tanya Nabi, fama taquluna fi sarqah? Apa Nabi tanya? Nabi tanya dia apa pendapat hangpa juga tentang mencuri? Mereka kata harramahallah wa rasuluhu fa hiya haram.
Allah dan Rasul haramkan, dia haram. Nabi kata la an yasriq ar-rajulu min asharatil abyad aisar alaihi min an yasriqa min baiti jari. Jika satu orang tu mencuri 10 buah rumah, lebih ringan dosanya dibandingkan dia curi satu rumah jiran dia. Bahaya. Sebab ni dosa besar. Pasal orang harapkan jiran, tiba-tiba jiran ni jiran membahayakan jiran. Sebab tu Nabi SAW jadikan ini tanda iman. Ada orang dia menyakitkan jiran dia, duk mengadu kepada Nabi SAW, tak tahan dengan jiran ni, kata macam-macam dia buat kat aku, mengadu. Nabi SAW kata apa? Nabi kata itrah mata'ak fit tariq. Nabi kata ni, buang barang-barang hang, dak mata'ak fit tariq, letak barang hang kat jalan. Ambil barang-barang tu, tak barang macam nak pindah. Bila orang lalu, orang tanya, pasal apa ni? Tak apa pasal barang ni, masya'nuk, apa cerita ni? Jari yu'zi ni, jiran aku bagi aku sakit. Semua orang hak lalu kata tak, ya Allah, jiran yang macam ni bagilah. Dia pun doa tak elok kat jiran pasal tu. Lama-lama ramai orang duk merungut pasal dia. Dia kata hang masuk balik dalam rumah aku tak kacau dah. Ada dalam hadis, ada ni ulama bincang panjang. Maksudnya kalau kita dah tak mampu nak ubah satu benda tu, tak mampu dah kita seorangnya, kita kena pakat juga dengan orang. Macam dia ni sakan sangat, habaq tak jadi, nasihat tak jadi. Yang tu ya cara dah. Bila orang ramai komplain baru jadi. Kadang-kadang orang seorang komplain dia tak jadi, Allah aku tak heran dengan hang komplain tu. Sebab tu kadang-kadang benda-benda ni, kadang-kadang orang viralkan benda-benda yang membabitkan kesalahan awam. Ada dua benda. Satu yang membabitkan kesalahan diri manusia, yang ni haram. Kita pergi ambil gambar orang duk berpeluk di taman apa-apa, kita buat keluar masuk dalam internet, haram. Ini dosa pribadi, haram. Walaupun dia siapa pun, dia ada jawatan, haram, berdosa kita setiap. Tapi kalau dia buat satu kesalahan awam, dia rompak, yang tu kita kena kita viral tak apa, sebab tapi kena betul lah, dia rompak sungguh lah. Jangan dia nak pergi ambil duit, kita kata dia sedang merompak kan. Sebab orang nak kena tahu muka perompak tu. Kita tak boleh kerana kita ni baik sangat, orang mai orang rompak, aku tahu dah masa mai rumah aku kenal dia pernah rompak dah satu tempat. Pasal tak abang, aku malas nak merompak dia. Kita tak boleh buat macam tu. Kerana itu termasuk dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan agama menyuruh manusia supaya buat baik kepada jiran. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebut wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jiran yang ada hubungan, jiran yang jaril junub ni khilaf ulama. Kata maksud jiran yang ada adik-beradik, sebagian kata jiran bukan adik-beradik, sebagian kata jaril junub maksudnya jiran yang bukan Islam. Maksudnya jiran yang bukan Islam tu, kita buat baik, kita wajib juga buat baik dengan dia. Kita kadang-kadang fikir jiran bukan Islam ni tak payah buat baik. Dan ini yang jadi dalam masyarakat kita. Dan kita ni panjanglah cerita kita, sebab sejauh mana kita telah terangkan Islam kepada orang bukan Islam. Hatta jiran kita tak terang Islam kalau dia bukan Islam. Kita terang macam-macam, pokok, kereta, apa semua, bola sepak lah apa, tapi agama kita tak terang. Lepas tu kita lancarkan pemusuhan dengan orang bukan Islam. Ini satu hal. Sedangkan dalam agama tak boleh bermusuh, melancarkan peperangan, melainkan setelah kita terang kepada dia. Maka berbuat baik kepada jiran adalah merupakan antara benda yang dipesan oleh Nabi SAW, sehingga berpesan dalam hadis supaya buat baik
hatta kepada jiran yang bukan yang Yahudi pun. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Amr bin As dia sembelih kambing. Maka dia tanya kepada keluarga dia, hal ahdaitum minha li jarinal yahudi, hampa hadiah dak, bagi dak makanan hak kita sembelih ni kat jiran kita yang Yahudi ni? Dia tanya tiga. Kerana Nabi SAW pesan suruh buat baik dengan jiran. Ni sahabat. Kita kadang-kadang susah fiqh kita ni, dia payah sikit. Kita ada jiran sebelah, kita dapat anak, kita buat kekah, member kita semua pakai mai, kambing sedap mau makan. Jiran kita tengok sebelah, dia pun mai lah makan sekali, dia pun duduk. Bila dia duduk, tum kita bagi ayam kat dia. Dia pun heran, saya suka itu kambing kan dah. Kambing tak boleh makan, kata hang kapiak. Pasal aku kapiak tak boleh makan kambing pula. Ini kambing Islam punya sembelih. Nak cerita kat dia mungkin tak tahu kan. Kita macam tu lah kan. Sebenarnya kita pilih pandangan yang payah kan. Hatta Arab Saudi yang tak ada orang kafir ingat negeri dia, dalam fatwa dia orang bukan Islam boleh makan daging korban semua selagi mereka itu bukan kafir harbi. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak larang kamu buat baik kepada orang yang tak memerangi kamu dalam agama kamu dan tak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Kita hadat, saya dulu dah buat contoh, daging yang seketui tu kalau kita bagi bincang 3 bulan dalam kampung tu. Tapi tanah berpuluh ekar, tanah sampai nak habis negeri macam Pulau Pinang bagi, tak ada kata apa pula kan. Hak tu lah kita nak bising sangat. Ulama tak awak keluar pula pandangan apa hukum jual negeri ni sampai tak ada tanah ada orang Islam duk bincang apa hukum orang bukan Islam makan daging sepotong. Fiqh yang tidak membangunkan. Hak tu lah nak pergi bahas, tak boleh teruk lepas tu. Habis dah daging korban. Satu lembu kita sembelih habis tak jadi korban, asing pergi makan. Lepas tu kita habaq kata Islam ni satu agama yang baik, buat baik dengan jiran. Dia pun susah nak faham lah. Dia pun, bukan saya nak suruh nak berkelahi masalah fiqh. Ada pilihan fiqh ni pandangan. Pandangan tak boleh makan tu satu pandangan. Satu pandangan. Nas tak sebut pun secara jelas dalam hal yang seperti itu. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan mungkin tak ada masalah. Saya tak, kadang-kadang orang tu utama tuan-tuan, orang saudara baru masuk Islam, kahwin, pernah dapat anak. Bila dapat anak takkanlah tak panggil mak dia mai, tok dia tu tak masuk Islam lagi. Bila tok dia mai duk tengok cucu depa buat kenduri akikah, dia pesan kat mak dia, mak tak boleh makan. Tuan-tuan tengok macam mana jadi. Adakah itu akan menjadikan dia rasa bagusnya Islam ni? Sebab tu kadang-kadang cuba di negeri kita ni, perleh ni korang sikit lah. Tuan-tuan pergi tengok di Pulau Pinang, mesin apa untuk cuci darah tu, mesin tu di apa yang letak di kuil Buddha, dia untuk semua orang Melayu yang banyak lebih. Orang Melayu yang banyak api. Jadi dia serve. Kita kira nak berkelahi kan, kira nak pergi nak berjihad lah. Kita jual tanah, lepas tu kita berjihad nak lawan pasal mereka dah ambil tanah kita. Hang yang jual kan. Saya bukan kata nak bangkit, kita buat masalah untuk diri kita. Masjid pun sama juga. Baru ni saya sebut di Pulau Pinang, dia orang semua perlih ni pun kita nak tengok pun kangak ni kan. Kita kena ada hari juga panggil non-Muslim ni mai masuk tengok masjid ni. Apa yang boleh kita terang tentang Islam, tentang masjid. Orang lain dia apa bagi orang masuk gereja dia apa.
Kita masuk masjid galu, habislah, rosaklah. Kapet dia pasang, bumbung dia pasang, habis pasang tak boleh masuk, dia pun pening. Kita tak sampaikan mesej apa pun agama. Lepas tu kita habang Islam lah cara hidup yang terbaik, Islam lah agama untuk sekalian alam. Tapi kita tak buat Islam tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bukan Rabbil Alamin kita buat. Ni Rabbi pada Melayuin lah, Tuhan orang Melayu. Kata Abi ya. Jadi tak ada, bukanlah kata saya ni, kalau kita duduk di tempat dia pun kadang-kadang kita pening. Kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni. Saat dia suruh kita buat macam ni, dulu kata boleh, lah tak boleh. Banyak hukum fiqh yang dia pun heran. So kita tak terang berapa orang yang betul-betul dengar Islam hak betul yang diterangkan kepada mereka. Orang lain main politik, kita kadang-kadang jadi orang lain yang jadi mangsa. Dan ada bahagian lagi, iaitu ya Allah, Nabi SAW supaya memuliakan tetamu, dan insya-Allah kita akan bahaskan kemudian insya-Allah. Adakah orang yang dikenakan riba juga turut berdosa seperti pinjaman bank, pembelian kenderaan atau rumah dan seumpamanya? Orang yang dikenakan riba, dia juga berdosa, melainkan sekiranya dia tidak mempunyai pilihan. Agama ini dia melihat dalam skala yang kesan jangka masa panjang. Hari ini kolapsnya banyak sistem perkeuangan yang menjadi masalah kepada dunia ialah kerana sikap manusia yang rakus untuk mengambil kesempatan di atas orang lain. Islam bukan musuh kepada kaum pemodal seperti mana pahaman di dalam sosialis ataupun dalam komunis. Islam juga tidak seperti kapitalis yang menyatakan bahawasanya siapa cepat dia dapat. Dan kapitalis pun sebenarnya bukanlah seperti mana hak ada hari ini cukup rakus, kan? Adam Smith ketika dia menulis tentang kapitalis ni, dia pun tidaklah seteruk hak ada hari ini. Kalau orang baca penulisan dia, cuma saya nak sebut ialah riba ni menyebabkan kaum pemodal yang fikir hanya untung ni, dia menyebabkan dia fikir diri dia ya. Sebab tu kadang-kadang bila harga barang jatuh kerana terlalu banyak di pasaran, kalau kita fikir banyak lagi negara tak boleh makan, Afrika apa, dia tak hantar ke Afrika, dia rela pergi buang dalam laut pun tak apa, supaya nak stabilkan balik harga barang. Sebab tu maka termasuk juga bila orang susah, orang kenakan riba, dan kita bersekongkol membolehkan orang lain menzalimi kita adalah salah, melainkan satu orang yang tidak ada pilihan. Itulah satu-satunya cara untuk dia mendapatkan rumah, yang jika dia tak dapat rumah, tak dapatlah perlindungan untuk dia, maka dia darurat. Darurat itu dikecualikan untuk dia. Tetapi darurat biqadariha lah, dengan kadar keperluan sajalah. Maksudnya kalau dia perlu banyak tu lah. Kalau dia perlu rumah 3 bilik lah. Mentang-mentang nak boleh dapat riba, dia buat rumah 10 bilik, tak boleh lah. Ni tentang apa, surau apa ni nanti. Apakah Ibnu Zubair seorang khawarij? Dia menentang pemerintah bersenjata. Abdullah Ibnu Zubair dia tidak boleh dikategorikan sebagai khawarij. Ini panjang cerita pertarungan antara Ibnu Zubair ini dengan Abdul Malik bin Marwan pada zaman itu. Sebahagian ahli-ahli sejarah lebih setuju bahawasanya
dia adalah dia sepatutnya menjadi khalifah, tapi hakikatnya berlaku peperangan antara dua pihak kerana semata-mata kerana ramai orang berpihak kepada Abdullah ibn Zubair kerana dia anak sahabat dia juga ada kaitan dengan sahabat, dia sahabat, dan namun hakikatnya dia tewas dalam peperangan tu. Dia tewas. Ahli sejarah telah boleh dengar banyak ceramah saya dalam hal ni, bahas panjang tentang peperangan antara dua pihak ni. Abdul Malik bin Marwan daripada Bani Umayyah telah menganggap bahawasanya dia telah keluar daripada khalifah, sedangkan dia menyatakan diri dialah khalifah yang dibai'ah oleh penduduk Hijaz. Lalu berlaku peperangan, bukan sikit peperangan tuan-tuan. Dia pun mai kepung Masjidil Haram dan dia pun baling dengan minjanik rebeh Kaabah sebelah. Abdullah ibn Zubair berada di dalam tu. Panjang, nanti kena siri lain, tidak saya jawab sejam ni. Untuk kata dia Khawarij, dia bukan Khawarij. Dia menentang, dia menstabilkan diri dia sebagai khalifah. Bolehkah kita beramal suatu ibadat berdasarkan hadis tidak sahih atau dhaif? Dia ada beberapa benda. Tidak sahih ni palsu, tidak sahih. Dhaif juga tidak sahih. Tersangat dhaif juga tidak sahih. Sebahagian orang dia tak faham tentang hadis dhaif ni, dia kata ni hadis dhaif. Dia ingat dhaif ni macam orang pakai tungkat mayang duduk atas kursi kot. Dhaif ni ada banyak jenis dhaif. Palsu dimasukkan dalam dhaif sebahagian dalam sebahagian pembahagian ulum hadis. Dhaif itu sendiri ada yang tersangat dhaif dan dhaif yang khafif, dhaif yang biasa. Yang para ulama kata boleh untuk beramal dengan hadis yang dhaif tu, hadis yang dhaif yang ringan, yang mana kelemahan hadis itu kerana masalah teknikal, tapi dia tak menghidupkan amalan yang baru. Contoh, semayang tahajud dah ada dalam Quran, ada hadis dhaif cerita tentang sekian-sekian fadilat semayang tahajud, dia dhaif. Bolehlah kita pegang hadis tu untuk galakkan diri kita, tapi nak buat hujah tak boleh. Ini hujah saya hadis dhaif. Dah kata hadis dhaif tak boleh hujah, hang pergi hujah hadis dhaif apa? Tak boleh hujah hadis dhaif. Sekadar menggalakkan satu orang, tak boleh menghidupkan amalan yang baru. Adakah Syiah tergolong dalam kafir harbi? Tak boleh. Ahli sunnah ni dia tak pukul rata semua orang dia bubuh satu bakul tak. Kalau ada orang tu kata dengan perkataan tu, maka dia dihukum. Kok tengok Syiah kita pergi ambil kayu katok ke? Tak boleh. Kita nak kena tahu dia mungkin Syiah jenis apa, dia kata ke, ataupun dia sekadar ikut-ikutan saja ke, ataupun dia tak ucap pun apa yang orang kata tu, dia pun tak tahu benda tu. Jadi agama lebih luas daripada tu. Kita berdasarkan kepada apa yang satu orang tu ucapkan. Boleh terangkan tentang berikut syawahid dan mutabi' hadis mungkar. Ini semua kena detail. Yang ni kena mai kelas hadis ni kalau saya terang makcik-makcik belah sana pening lah apa ni. Hadis ni dia panggil mutabi', dia ada syawahid. Mutabi' ni dari segi, maksudnya dari segi jalan hadis tu, misalnya dia dhaif pada satu rawi tapi dia ada jalan lain yang boleh skip rawi yang dhaif itu, kita panggil mutabi' umpamanya. Syawahid pada umum makna, walaupun ulama kadang-kadang menyatukan, tapi maknanya ialah hadis tu dia datang melalui rawi yang lain, hadis yang sama tapi rawi yang lain, ataupun ada riwayat-riwayat yang hampir sama dengan itu yang menyokong kontens riwayat melalui rawi lain. Kalau daripada Ali, yang ini daripada Ibnu Abbas, itu riwayat Ali menyokong riwayat Ibnu Abbas, walaupun riwayat Ibnu Abbas dhaif tapi disokong oleh riwayat daripada Ali umpamanya, maka dia panggil syawahid dalam hal itu. Tapi kalau daripada riwayat Ibnu Abbas itu sendiri ada rawi yang dhaif, kemudian melalui jalan rawi lain boleh skip rawi yang dhaif itu, dia panggil sebagai mutabah. Ini panjanglah halnya.
Macam mana cerita tentang, dia kata merujuk kepada kuliah minggu lepas, menyatakan bahawasanya tarikh permulaan tahun hijrah bermula pada penghijrahan Nabi ke Madinah, bermula 1 Muharram. Bagaimana pula keterangan tentang peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram? Saya dah sebut dah bahawasanya bulan tu memang duk ada dah. Bulan Muharram tu duk ada dah. Yang tak ada tu apa? Tahun. Bulan Muharram tu duk ada lah. Bila Nabi pergi, Nabi tengok orang puasa, orang Yahudi puasa Muharram, Ashura di Madinah. Nabi SAW pasal pada hari itu Nabi Musa selamat daripada Firaun. Dia kata nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak daripada Musa daripada mereka. Nabi puasa. Kan? Nabi puasa, disunatkan kita puasa Ashura. Kemudian Nabi kata kalau Nabi hidup sampai tahun depan, Nabi akan puasa Tasu'a. Jadi kita Tasu'a bila ni? 9. Ashura 10 bila ni? Hari Khamis dan Jumaat. Boleh masjid ni buat buka puasa ramai-ramai? Menggalakkan lah, bukan sunat buka, menggalakkan dapat pahala orang bagi makan orang buka puasa. Nak pergi hantar ke masjid, ke rumah, kita tak tahu siapa yang puasa. Siapa yang puasa main buka puasa di masjid, boleh tak? Kira boleh lah, insyaAllah. Saya pernah menetap di Negeri Sembilan dan banyak jiran membelah kucing, dan anak remaja kucing kerap berak dan kencing di rumah saya. Saya pernah tegur secara baik tapi tidak tindakan oleh tuannya. Yang ni termasuk dalam menyakitkan hati jiran tak? Termasuk lah. Orang belah kucing, orang belah anjing. Sebab tu anjing ni, agama ni dia tak bagi belah anjing dalam rumah ni. Nabi kata kurang pahala 1 qirat. Sebab soal hospitality, agama ni dia fal yukrim dhaifah, dia mengalu-alukan jiran, mengalu-alukan apa? Tetamu, guest. Jadi bila anjing ni dia menghalau orang, menyalak. Dan kemudian kemarin saya duduk sembang dengan doktor di Perlis ni tentang penyakit anjing gila ni. Alhamdulillah orang Islam tak ada kena, tapi orang yang belah anjing kena. Dia dalam masa 7 tahun kalau tak pulih dia boleh mati lah. Dia jadi macam gila, macam anjing lah. Saya tanya adakah anjing tertentu? Dia kata tak, anjing ya. Sebab tu orang yang belah biasanya bila anjing tu kena, dia gigit, dia akan kena. Dia akan kena. Di negeri lain katanya test 2, 3 dalam di 10 ekor tu ada 1, 2. Tapi dalam Perlis 4 ekor 4 kena kata. Saya tak tahu dia suka pasal dekat. Bolehkah isteri saya pakai pewarna rambut? Boleh pakai. Tidak. Sekiranya boleh, perlukah dia mencari pewarna rambut halal yang ada di pasaran? Saya pun tak tahu pewarna rambut halal ni macam mana dia nak. Pewarna ni dia warna rambut. Orang selalu tanya, warna ni sehari ayat semayang tak kena. Kalau dia warna rambut sampai rambut jadi macam rut gulit tu, tahu rut gulit, hak main bola sepak, hak rambut kontor-kontor tu, kalau hak macam tu ayat tak kena lah. Pewarna ni ayat dia macam kita pakai inai lah. Asalnya sunnah mewarna rambut bagi lelaki. Sebab tu Nabi SAW suruh menyanggahi khaliful Yahud, berbeza dengan Yahudi dengan mewarnakan ni. Sehingga alul hadis sebut ulama rawi yang mewarnakan ni dianggap mengamalkan sunnah. Warnakan rambut. Sebab tu Abu Bakar Siddiq bila dia bawa bapak dia rambut serugum ni, Nabi suruh warnakan supaya nampak kemas sikit kan. Tak ada masalah untuk warnakan. Hatta warna hitam, orang kadang-kadang umur baru 40 putih semua rambut dia, nampak macam 70 dia, minang nak darah tak mau. Dia boleh warnakan lah rambut dia kan. Dia boleh inai kan. Zaman dulu pakai inai lah, sekarang ni ada macam-macam jenis. Dia boleh pakai, tidak menjadi masalah. Wanita juga boleh mewarna rambut.
Kerana untuk suami dia. Kalau dia kata warna sekali dia tunjuk kat orang, tu kesalahan tunjuk kat orang. Tapi kalau dia warna, dia duduk di rumah untuk suami dia yang tengok hanyalah mahram dia, tidak menjadi masalah untuk dia untuk mewarna rambut. Bahkan jika dia mewarna rambut tu supaya bertambah erat hubungan antara dia dan suaminya, maka dia mendapat pahala kerana itu, kerana termasuk di dalam melakukan kebaikan ataupun ihsan kepada suami isteri, termasuk ulama. Dia kata bagaimana wuduk sah, kata macam kita pakai inai lah, ada merah tapi dia tidak menghalang. Orang wanita boleh pakai inai, boleh pakai inai. Orang tanya lelaki boleh pakai inai ke tak? Kalau dia tidak dianggap sebagai pakaian wanita, maka di negeri itu, maka tak ada masalah. Tapi kalau orang tengok, hang ni perempuan ke pakai inai ni? Kerana soal tasyabuh dengan wanita ataupun lelaki ni, dia merujuk kepada uruf. Contoh, kalau pakai kain batik mai ke masjid, dia perleh Tok Imam pakai, memang kita kata Tok Imam kena berhentilah, kan? Tapi ada negeri yang kain batik dia orang lelaki pakai, seperti mana negeri Terengganu dia pakai. Di sisi dia, dia tidak menyamai di sisi dia, kerana benda tu telah menjadi uruf. Jadi saya selalu buat contoh yang ni lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Scotland, dia orang ada pakai Scottish ni, dia ada pakai skirt, dia panggil kilt. Dia panggil Scotland punya skirt tu. Pada dia itu very gentleman, orang pakai tu kan, pakai skirt tu. Tapi kalau tuan-tuan pun balik main masjid pakai skirt, kan, kita kata, woi orang Scotland boleh, kita berdosa di sini sebab orang kata hang pondan ke? Sebab uruf itu berbeza. Uruf muhakkamah, uruf itu mempunyai ikat, dia ambil kira di dalam menilai sebahagian hukum, mengambil kira dalam menilai sebahagian hukum. Ini kena banyak keadaan untuk kita faham dalam masalah uruf. Kadang-kadang ada satu benda yang mana di satu negeri dia tak apa. Contoh saya buat, law saya tak tahulah. Orang negeri lain kalau jalan depan mak bapak dia panggil depan mak bapak dia, kadang-kadang dia panggil nama, hai mak, dia tak apa, dia panggil macam tu, hai John, dia tak ada apa. Tapi kita pun pak kita, Man, babak kita buat, kata mentang-mentang baru balik UK kita buat bahasa itu. Dia orang putih panggil UK, tak boleh, pasal di uruf kita tak diterima benda tu. Kita dipanggil, dianggap kurang hajak, dan pak kita rasa satu benda yang terasa dia buat macam tu dan sangat biadab, kan? Maka orang panggil ayah, bapa, kan, orang panggil dengan panggilan mengikut keadaan uruf negeri tu, mengikut uruf negeri tu. Hatta saya sebut membabitkan libasus syuhrah, pakaian yang syuhrah, yang pelik pada orang. Walaupun mungkin pada saat bahagian negeri pakai topi tinggi tu tak apa, tapi di masjid kampung kita tak pernah. Kita yang buat balik mayang subuh, mai pakai yang tu. Tu imam terkejut, dia ingat ahli sihir masuk masjid. Jadi dia, dia panggil nahan Nabi SAW an libas syuhrah. Nabi larang daripada pakaian yang pelik pada orang. Tentang solat sunat sebelum dan selepas Jumaat, adakah tidak solat sebelum dan selepas solat Jumaat? Ada riwayat Abdullah bin Mas'ud dan seumpamanya, dia solat sebelum Jumaat. Tapi sebelum Jumaat tu bukan maksud sebelum daripada selepas daripada azan Jumaat, sebelum sembahyang Jumaat. Kita kena faham situasi pada zaman Nabi. Maksud bila orang datang pada hari Jumaat, masuk dalam masjid, dia sembahyang lah. Dia sembahyang lah. Karena pada zaman Nabi SAW, azan ni sekali ya, dia datang kemudian azan 2 kali. Jadi bila azan, Nabi naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dan kemudian Nabi duduk, kemudian bila muazzin pun azan. Adakah mungkin kita terbayang lepas muazzin azan, Nabi baca khutbah, orang semua pakat bangkit sembahyang? Tak mungkin lah. Artinya orang yang semayang sebelum Jumaat tu maksud sebelum itu. Cuma apabila zaman berubah, selepas azan di pasar, kemudian ada orang azan 2 kali, ada orang semayang sebelum Jumaat.
walaupun ada ihalah ataupun ada sebahagian para fuqaha menyebut bahawasanya ini termasuk hak yang disemayang oleh sebahagian sahabat tu, kita dapat faham bukan yang itu. Namun kalau kita tengok orang semayang tu, kita tak salah larang lah, pasal ia termasuk dalam perkara yang tidak jelas dalam hal ini, kerana dia semayang, kerana terutama dalam negeri yang mana dia ada dua azan. Tapi kalau dia perleh ni, lepas azan tu pakat duk bagi semayang, tu imam duk khutbah seorang-seorang, yang tu kita larang lah, pelik pada orang lah, salah lah kan. Dia kata daripada duk tidur dengar tu imam khutbah, lebih baik semayang. Tu bukan alasan lah. Tu imam, insyaAllah tu imam negeri Perlis ni kita akan bagi kursus khutbah yang bagus ya kan. Saya dulu saya cerita Juha ni jenis Pak Pandir kan. Orang main mengadu kat dia bahawasanya ada budak tidur tak boleh, malam-malam tidur tak lena, dia pergi bagi kitab fiqh, dia pergi baca kitab fiqh kat budak. Mak dia kata pelik-pelik Juha ni. Dia kata di masjid orang baca kitab fiqh, orang tua boleh no. Jadi macam tu lah. Tak maulah khutbah jadi macam tu kan. Tengok budak tak khiyau lahir khiyau lah, kita pun tak nak baca khutbah dah. Nah, pasal di masjid kata tu imam baca khutbah satu masjid lena. Nah. Selepas Jumaat ada sunnah, itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi soalan. Dalam masjid ada tabung anak yatim, saya masukkan duit dengan niat bayar zakat, boleh ke tak? Ada beberapa perbahasan tentang begini. Kalau kita ni jenis zakat yang tak banyak, zakat kita orang tak tanya, duit kita sikit-sikit lah, kira api kira mai, zakat kita RM50 kan. Zakat bukan zakat zakat pendapatan kita lah, kita pun ambil bubuh dengan niat ini adalah zakat kita. Sah ataupun tidak? Di sisi para ulama sah, walaupun mazhab Syafi'i ada sikit pandangan dia tentang hal ni. Okey, sah dia bagi. Cumanya kalaulah pemerintah tu mai cari ke kita, mai cari, tengok-tengok kita ni patut zakat kita 10,000, kita tak bayar, pemerintah ambil tindakan kepada kita sebab tak bayar zakat, padahal kita pergi bayar dah, kita bayar sendiri. Tengok fakir miskin tak bagi, tengok orang ni kita bagi, tengok orang ni kita bagi 10,000. Pemerintah pun ambil, dan dia ambil tindakan pada kita kerana kita tak bayar, dia suruh kita bayar balik 10,000 duit zakat kita, kita wajib bagi ke dia. Bukan kerana hak pertama tu tak sah, sebab kita taat ulil amri, kerana asalnya zakat diikuti oleh ulil amri. Ulama khilaf boleh tak bagi itu, tapi walaupun sebahagian mereka kata sah, tapi sah dengan keadaan jika sekiranya ulil amri minta bagi melalui dia, kita bagi sendiri, sedangkan kita tahu ulil amri tak tipu. Dalam pembahagian kita berdosa walaupun sah pada sebahagian para fuqaha menyebut, kecuali Syekh Rashid Ridha, dia sebut, bukan kecuali lah, dia sebut sikit masalah zaman ni. Kalau kita tak percaya kat pemerintah, kita tak yakin, kita kata kalau bagi kat dia ni, bukan dia bagi kat pakai miskin, dia kira duk tukar kereta baru lah, misalnya, ataupun dia duk buat bangunan lain. Rashid Ridha kata bagi sendiri, dan ini disebut oleh Dr. Qaradawi dalam fiqh zakat. Dia kata bagi sendiri. Tapi apabila kita tak ada bukti, kita dapati pemerintah telah bagi dengan cara yang sepatutnya, maka kita bagi melalui pemerintah. Kerana kita kadang-kadang kita pergi bagi pada orang ni, dia mungkin dah dapat 2 kali ya, dia mungkin dapat 3 kali, sedangkan rumah satu lagi tak dapat. Apabila pemerintah yang bagi, maka pemerintah dia patut bagi dengan adil. Dia akan tahu dia ni dah dapat dah, yang ni tak dapat, yang ni tak dapat, maka mereka bagikan zakat tu dengan cara yang betul. Wallahu ta'ala. Ada soalan lisan? Tak ada? InsyaAllah kita sambungkan semula kuliah kita. Kuliah pada hari Jumaat ni, hari Jumaat tafsir pagi. Saya harap tuan-tuan marilah, tapi ramailah mari. Bawa
peti ais kita tu kena enam. Oh, terlupa. Tak apa, ada masa boleh ya? Tuan-tuan makan ke apa? Tuan-tuan, saya bincang dengan jawatan kuasa. Saya sebagai pengurusi masjid ini. Kita bercadang nak beli peti ais yang kacau, nak tak dua di luar. Sekarang ni satu, bahagian wanita satu. Tujuan kita ialah supaya kita menyediakan makanan kepada orang-orang musafir ataupun orang-orang yang tak ada makan, lapar, ataupun siapa-siapa yang nak makan pun boleh lah. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin ada makanan yang masih elok, terutama orang tokek-tokek kedai ni, roti yang boleh pakai lagi, boleh makan lagi 2-3 hari kan. Mungkin dia roti tu nak expired lagi 4 hari. Dia kadang-kadang kedai dia dah tukar dah 2 hari, dia mari letak kat kita. Mungkin dia ada buah-buahan nak di kedai, dia jual hari tu tak habis, tapi buah tu semua elok lagi, dia main letak kat kita. Jadi kadang-kadang Masjid Alwi ni ada orang musafir, orang tunggu bas, sementara tak ada, mereka singgah mai sini semayang, mereka lapak, dan mereka minta duit kat kita dan seumpamanya. Ada makan yang mereka boleh ambil kan, ataupun kalau hak mana kaya pun nak ambil pun halal lah kira kan. Kan. Jadi siapa-siapa yang ada makanan, janganlah makanan dia hak basi dia mantap ni, tak baik, berdosa dia buat macam tu. Makanan yang elok lagi kita sediakan peti ais di sini, kita main letak. Kok orang bagi rumah kita kek 3-4 biji, kita 2 orang saja makan tak habis, kita hantar 2 biji di sini. Jadi ada orang main keluar masjid, malam-malam orang main singgah, orang tengok masjid serve orang, kita buat kebajikan kepada orang. Kadang-kadang banyak makanan membazir ni. Cumanya setelah kita bincang, kita cari merata tempat tak ada peti ais yang percuma, dia nak kena beli. Jadi kita nak kena beli lah. Tapi ada ke duit? Beli lah. Dia beli lah. Okey, duit dah ada, beli. Cuma tuan-tuan sekarang ni cari makanan letak dalam tu. Jangan pibuh makanan hak basi, tak baik lah. Makanan, siapa ada makanan yang banyak, siapa ada kedai roti, kedai kek, siapa ada buah yang lebih ke apa, dia mari letak di sini dan orang lain boleh makan. Kerana kadang-kadang orang singgah malam, orang singgah bas, orang singgah ada homeless dan seumpamanya. So kita tolong orang, kita buat kebajikan supaya kadang-kadang kita cuba nak wujudkan masjid yang serve masyarakat. Kita nak cuba jadikan Masjid Alwi ni contoh. Kadang-kadang orang nak cakap masjid orang lain, orang pergi ke gereja serve orang, orang pergi ke kuil serve orang. Mari masjid cengih. Ada satu masjid tu soh kanak-kanak 5 batu ke belakang kan, kanak-kanak hanya di sini kan. Ini apalah kita buat macam kanak-kanak dia. So kita tak mau, kita nak jadikan masjid ni contoh. So tuan-tuan kena tolong kerjasama dengan kita untuk kita hidupkan 2 benda ni, insyaAllah tuan. Kemudian ni ada kaum wanita, biru wanita ni ada kelas menulis jawi ni, Jumaat, Sabtu tuan-tuan boleh tengok pada hari Sabtu, Jumaat ada 2 sampai pukul 4 kelas menulis dan membaca jawi. Pukul hari Sabtu 3 sampai 4 petang dan 5 sampai 6 petang kelas membaca dan membetulkan bacaan Quran. Ni untuk wanita semua wanita ya. Laki boleh lah. So tuan-tuan adalah senarai ni boleh ambil daripada Ustaz Usha, nanti untuk tuan-tuan hadiah lah kita galakkan. Dan tuan-tuan hari Jumaat saya jemput sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.